Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Korang apa khabar? Aku harap korang semua sihat. Nama aku Syaiful Baker. Hari ni aku nak unboxing the one kamera terbaru daripada Sony, iaitu Alpha One ataupun A1. So mungkin aku orang yang pertama di Malaysia yang buat unboxing ni. Aku pun tak pasti. Alright, rasa yang pertama kot. Okay, so tak apa, jom kita tengok kotak A1. Tada! Okay guys, ini ialah kotak A1. Alright, dia berwarna hitam, orange di bahagian tepi. Ada logo A1 untuk ada kamera, gambar kamera A1. Dan di bahagian sini, so untuk makluman korang, ini ialah set, bukan yang final set lah. Final set tapi bukan kotak yang dijual punya. Sebab tu dia tak ada seal dekat sini. Dia tak ada seal. So aku nak buat unboxing, dan sambil-sambil unboxing tu aku akan cerita spek seberingkas mengenai A1. Jom kita unboxing the one. Let's go. Okay, antara benda baru yang aku nampak ialah benda ni, yang ini kat tepi ni, orang nampak kan? Benda ni dia ada baru lah. Kalau compare dengan sebelum ni dia tak ada. Kalau compare dengan A9 Mark II, yang ni hampir sama, hampir sama tapi dia lain sikit. Lain sikit saja design. Lepas tu ini pun ada lock mechanism, kita tak boleh suka hati tukar. Kita kena tekan baru boleh tukar. Ini untuk dia punya speed lah. Kita nak shoot continuous shooting, sama ada 10 frame per second ke 20 ke ataupun 30 frame per second. So high plus ni benda yang baru, di mana A9 ataupun A9 Mark II tak ada. Sebab yang high plus ni dia boleh bagi sampai 30 frame per second. Yang ini 20, yang ini 10, yang ini 5. Lebih kurang itulah, tak silap aku lah. Okay, so yang ini macam biasa, dia punya dial mode. Dial mode dia macam biasa dekat sini. Selepas tu dia punya dial ni untuk tukar shutter aperture, dia sama macam A7R Mark IV, sama macam A7S Mark III. Body design dia sama macam A7R Mark IV, tapi kalau compare dengan A7S III, dia punya record button dekat sini. In A1 ni record button dia sama macam A7R Mark IV, di mana ianya dekat sini. Okay, dia punya card slot sama macam A7S Mark III, sebab dia ada lock macam ni. Okay, dan dua card slot di mana dia menggunakan SD card dan juga CF Express Type A. So dua-dua card ni compatible untuk CF Express Type A high speed recording media. Okay, di bahagian tepi pula, alright, di bahagian tepi pula dekat sini yang besar ni, ini ialah untuk LAN cable kalau kita nak pakai FTP. Yang ini untuk flash syncs, so, kalau kita nak pakai wired syncs. Yang sini ialah okay, yang ini ialah USB 2.1. alright. Dan okay, dan seterusnya yang ini ialah dia punya microphone dan juga headphone. Dan yang sini full size HDMI guys, bukannya micro HDMI lagi dah, dia pakai full size HDMI. Serta yang ini ialah USB, okay, Type C. USB Type C daripada A1 dia sama macam A7S Mark III, di mana ianya sangat-sangat laju, dan juga dia ada power delivery, di mana kalau kita charge pada masa yang sama,
sambil menggunakan kamera, dia memang boleh tahan lebih lama berbanding compare dengan model-model lain seperti A7R Mark IV ataupun A7 III ataupun A7S Mark II. So basically dia punya power delivery USB Type-C ni lebih baik berbanding dengan model-model sebelum ni, dan ianya sama seperti Alpha 7S Mark III. Okey, ini ialah screen dia. Screen size dia sama, iaitu bersaiz 3 inci, tetapi dia punya resolution tinggi iaitu 1.4 million dots. So basically dia memang lebih terang dan lebih sharp. Dia punya viewfinder EVF dia memang terbaik sebab dia boleh cecah sampai 240 Hz. So basically memang sangat-sangat smooth menggunakan viewfinder, dan dia punya resolution sama macam A7S Mark III iaitu 9.4 million dot resolution. So memang terang. Cuma beza dia kali ni, kalau korang nampak, dia punya sensor ni dekat bawah bukannya dekat atas. Kalau compare dengan model-model sebelum ni, sensor dia dekat atas, yang ini sensor dia di bawah. Screen dia hanya boleh tilt macam ni, dia tak boleh tilt macam A7S Mark III. Right, so basically aku rasa Sony nak set yang ini ialah untuk fotografi ataupun hybrid kind of thing. Tapi kalau kita tukar ke tepi, kalau kita set ke tepi macam A7S Mark III, di mana aku sedang tengah record menggunakan kamera A7S Mark III sekarang, so dia lebih ke arah kepada videografi. Alright, dari segi feel grip dia sama macam A7S Mark III dan juga sama seperti Alpha 7R Mark IV. Shutter design, bentuk dia semua sama, dan dia punya benda ni aku tak tahu benda apa nama ni. Dia sama macam Alpha 7S Mark III, maksudnya dia melekat. Dia tak adalah terjatuh-jatuh macam ni, dia melekat. Nampak kan? Jatuhnya. Okey. Dia melekat dekat situ. Okey, jom kita tengok image sensor daripada A1 iaitu 50.1 megapiksel Exmor RS CMOS sensor dengan integral memory iaitu RAM. Okey, jom kita tengok 50.1 megapiksel sensor dia. Okey, korang ready? 1, 2, 3. Paprap. Paprap. Tatadap. Tatadap. Okey guys. So, apa lagi aku nak cerita? Menu button dekat sini, menu feeling dia sama macam A7R Mark IV dan juga A7S Mark III. Ini dia punya joystick sama, wheel dia pun sama. Battery compartment pun battery pun sama iaitu Z battery. Dia punya tripod boleh nampak kat sini not for sale or lease sebab ini ialah untuk demo. Tapi dia final product, okay? Dan inilah logo A1 dekat depan ni. A1 guys, the one. The one guys, the one. Okay, so ini dia punya hot shoe macam biasa. Okay, mic dekat tepi kiri kanan ni. Ini pun ada. Ini dia punya audio input. Okay. Lupa nak beritahu, dia punya hot shoe ni ialah hot shoe digital, di mana kita boleh menggunakan ECM B1M ataupun digital microphone daripada Sony, dan dia boleh capture digital input. Aku memang suka ECM B1M tu. Itu antara favorite microphone aku untuk aku buat vlogging. Okay. Selain daripada tu, hampir sama. Alright, jom kita kembali ke rancangan utama. Let's go. Okay, tadi korang dah tengok aku unboxing, aku nyah kotak kamera A1. So inilah kamera dia, aku dekat tangan aku ni. Alright, so aku nak cerita kat korang secara asas dia punya key features kamera A1 ni. Yang pertama, dia mempunyai 50.1 megapiksel dengan sensor dipanggil Exmor RS. CMOS sensor with integral memory. Dia pakai processor Bionic XR sama macam Alpha 7S Mark III. Lepas tu dia boleh shoot 30 frame per second at 50 megapixel in RAW atau JPEG. Di segi speed dan juga autofocus, dia boleh shoot blackout free untuk 30 frame per second. Dia ada eye autofocus untuk human dan juga animal, foto ataupun video. Berserta juga dia ada bird eye autofocus. So ini antara benda yang baru. Nanti aku akan test, aku akan review dan aku share dengan korang semua. Ini nombor 3, ni adalah benda yang paling aku sangat-sangat tertarik, iaitu dia mempunyai flash menggunakan electronic shutter. So ini antara benda yang aku sendiri sangat-sangat nak test keupayaan dia. Kejap lagi aku akan test untuk korang secara cepat, secara pantas. Lepas tu di segi flash, dia punya flash sync dia, sync speed dia dah improve
daripada 1/250 pergi kepada 1/400 untuk mechanical shutter. Dan untuk electronic shutter dia juga ada high speed sync. Gila. Gila guys, memang gila. Dari segi video pula, okay, sebab ini ialah kamera The One, so dia basically terbaik sama ada untuk fotografi dan juga videografi. Dia boleh record 8K 30p, no overheat issue. No overheat issue. Aku ulang lagi sekali, tak ada overheat issue. Jadi korang tak perlulah rekod 4 minit. Okay, korang boleh rekod 20 minit ke 15 minit ke, terpulang lah. So korang boleh record 8K walaupun dia bukannya 422 10-bit, tapi korang tak ada limitation dari segi recording time. So itu bagi aku lebih baik berbanding high quality tapi recording time cuma 4 minit ke 5 minit. Itu lagi membebankan ataupun kita punya recording proses tak lancar. Okay, aku prefer 420 berbanding 422 10-bit, tapi ada masalah dari segi overheat. Selain daripada tu, kalau kita nak RAW pun dia boleh juga record RAW daripada menggunakan Atomos Ninja. Dia boleh bagi 16-bit. Di segi apa lagi? Daripada ni dia punya sensor depan ni, dia dipanggil anti-dust sensor yang baru, di mana dia boleh improve dari segi buang dust. Dalam sensor tu, dalam menu tu kita boleh sensor cleaning, so dia boleh buang dust dengan much more better. Dan di segi RAW file dan juga JPEG, RAW file dia ada RAW file baru dipanggil lossless compression RAW file. So yang ini, so sekarang dah ada 3 RAW file lah, sama ada satu compress, lossless, dan yang ketiga ialah uncompressed. Di segi JPEG dia pun ada juga file baru dipanggil JPEG Lite. Nah, yang ini memang sangat-sangat bagus kalau kita nak shoot continuous shooting non-stop, kalau kita menggila sangat nak tekan shutter tu non-stop. Okay, so apa lagi aku nak cerita kat korang? So basically mungkin itu cara asas. Aku akan cerita lebih detail, tapi sebelum tu aku nak tunjuk kat korang bunyi 30 frame per second. Aku nak tunjuk korang benda tu. Tunggu sekejap Alright, so aku pergi dekat high plus sekarang. Aku letak lens dulu. Aku letak lens 16-35 Zeiss dulu guys. Okay, aku letak lens ni dulu. Alright. Okay, lens sudah masuk. Screen dia lawa, cantik. Okay, so high plus, autofocus continuous. Set focus dia kejap, bagi kat center. Alright, so aku nak bagi korang dengar bunyi 30 frame per second. Okay, sekejap aku tunjuk korang. Inilah 20 frame per second bunyi dia. Aku tak letak kad. Alamak, kad aku dah tak ada kat situ lah. Tak apalah, aku dah tunjuk bunyi je kat korang. Okay, ini 20 frame per second. Ini ialah 30 frame per second. 30 frame per second. Let's go. Ho 30 frame per second bunyi dia memang dengar laju. Bunyi dengar laju. Boleh ke bunyi dengar laju? Biasa mata je nampak laju. Okey, dan ini ialah dia punya shutter untuk mechanical. Sebab dia mempunyai shutter mechanical yang baru. Di segi bunyi pun berbeza. Yang kita dengar. Memang lain bunyi dia kan. Bunyi dia lebih lembut, smooth ya. Tak apa kalau banding dengan yang sebelum ni, bunyi agak kasar sedikit lah. Alright. So, satu benda lagi aku nak test. Aku ada flash. Okay. So, aku nak letak flash. Sebab dua benda ni memang aku sangat nak test sangat. Yang lain tu aku boleh test kemudian dan review akan datang. Aku akan review secara detail dekat korang satu persatu insyaAllah. Alright. Aku letak flash, aku onkan dia. Sekarang ni flash aku set manual. Tengok korang aku set flash manual. Manual, lepas tu power 1/128 yang paling kecil sekali. Okay, dan aku set 30 frame per second. Aku menggunakan HBL F60RM. Inilah flash aku. Okay, 3, 2, 1, go. Okay, flash tak boleh bawa lah. So sekarang aku punya shutter speed 1/250. Tapi kejap
aku sekarang set flash kepada 1/1000 f4 ISO 2000. Okay, kita tengok 30 frame per second. Okay, electronic shutter, high speed sync memang tak ada masalah, boleh digunakan menggunakan kamera A1, tapi speed dia mungkinlah tak sampai 30 frame per second sebab flash aku tak boleh nak cover sampai 30 frame per second. Okay, kalau korang nampak kat sini ada lampu kan. Okay, nampak tak sini ada lampu kan. So lampu flash aku menyala tu, nampak? Okay, so nanti dia akan terpadam sebab dia tak cukup power nak cover sampai 30 frame per second. Tak cukup juice lah. Okay, so dia dah padam sekejap je. Alright, so basically kalau aku menggunakan flash yang power, contohnya macam Pro Photo ke, yang terbaru tu ke kan, memang superb lah, memang dia boleh bawa. So apa yang paling aku suka sekali benda ni ialah dia punya 30 frame per second aku, bagi aku okey lah, tak adalah aku pun nak guna sangat. Tapi aku nak sangat menggunakan electronic shutter menggunakan flash. Memang aku sangat-sangat nak benda tu. Okay, alright guys. So aku rasa itu sajalah unboxing video aku kali ni, dari mana aku bercerita secara asas mengenai spek kamera A1 The One. Aku akan buat review secara detail di video yang akan datang insyaAllah. So korang jangan lupa subscribe aku punya channel supaya korang tidak terlepas mengenai review aku tentang kamera The One, iaitu Sony A1. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe aku punya channel, share dengan kawan-kawan sekali. Kalau kawan-kawan tu nak tolong subscribe sekali pun boleh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.